Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati hari kita pada hari ini dan juga akan menambahkan sedikit insya-Allah ufuk-ufuk pemikiran kita, pandangan kita, tasawur dalam hidup kita terhadap dunia ini, terhadap apa yang kita hadapi setiap hari dengan Al-Quran, insya-Allah. Panduan daripada Allah Subhanahu wa taala, panduan terbaik, panduan untuk hidup manusia. Jika sekiranya manusia meninggalkan Al-Quran, maka seluruh sebenarnya hidup manusia ini akan kerugian, insya-Allah. Mesti akan kerugian. Jadi insya-Allah moga-moga dengan usaha kita sedikit ni kita akan diberikan limpah kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah seperti biasa, insyaAllah kita akan mulakan sesi kita pada hari ini dengan membaca sedikit. Hari ini muka surat 147. 147 kita akan bersama-sama di surah Al-An'am ayat 143 sehingga ayat 146. Ayat 143 sehingga ayat 146. Kita telah menghampiri sudah hampir menamatkan surah Al-An'am. Jadi moga-moga telah banyak kita baca, masya-Allah kan, 147 muka surat daripada permulaan mushaf. Sebenarnya untuk peringatan juga kan, bahawa sebenarnya kita telah ada mempunyai rakaman video daripada muka surat 348 sehingga muka surat 604 sebenarnya kita ada. Jadi boleh kepada sesiapa yang nak tengok, nak membaca, nak mentadabbur ayat-ayat daripada muka surat 348 sehingga akhir Al-Quran, kita telah mempunyai sebenarnya kan. Dan kemudian setelah tamat kita telah kembali semula daripada muka surat 1 sehingga sekarang ni muka surat 147. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat semua yang nak untuk melihat tadabbur tersebut, boleh tengok insya-Allah di Facebook kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwajin minad dha'ni ithnain wa minal ma'zi ithnain kul adzakaraini harrama amil unthayain amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain nabbi'uni bi'ilm in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Ayat yang baru saya baca tadi, ayat 143, ayat 143 daripada surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala sambungan daripada apa yang kita baca sebelum daripada ni. Ceritanya sama. Ceritanya iaitu sambungan, iaitu berkenaan dengan tindakan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan semalam bahawa orang-orang musyrik ni antara harta yang paling besar dalam hidup mereka kan, apa yang mereka lihat pada setiap hari, maknanya penilaian kekayaan, siapa di kalangan mereka ni orang yang paling kaya, orang miskin dan sebagainya, ialah antaranya ialah melihat kepada berapa banyak unta, berapa banyak kambing yang dimiliki oleh mereka. Sebab itulah maka menjadi satu perkara yang biasa kepada orang-orang Mekah ni, orang-orang zaman jahiliah ini, iaitu mereka ini mempunyai kambing yang banyak dan mereka ni akan mengupah mana-mana orang, mana-mana kanak-kanak ke untuk menjaga kambing-kambing ni dengan upah-upah yang tertentulah. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa baginda masih masih kanak-kanak, baginda pernah menjadi orang-orang yang mengambil upah untuk menjaga binatang-binatang ni, iaitu kambing-kambing ni. Jadi kambing-kambing ni akan dibawa ke padang pasir, kemudian dibawa berhari-hari macam tu kan, makan, begitulah seterusnya. Jadi oleh kerana itulah maka mereka ni telah oleh kerana kambing ni merupakan satu benda, kambing dan juga unta sebagainya ni menjadi satu perkara yang besar dalam hidup mereka, mereka telah menjadikan banyak
iaitu undang-undang dan juga peraturan, sebagaimana kita sebutkan kemarin dalam sesi sebelum daripada ni, iaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kambing, berkaitan dengan al-an'am, berkaitan dengan binatang-binatang ternak ni. Undang-undang ini mereka cipta sendiri, tapi kemudian mereka katakan bahawa ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka katakan, mereka sandarkan, mereka buat sendiri, kemudian mereka kata ini adalah daripada Allah. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat dahsyat yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat marah kepada mereka, yang termasuk. Jadi selain daripada biasanya kita akan tengok kan, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita pasal akidah kan, iaitu akidah yang sesat, yang dipegang oleh orang-orang jahiliah ni, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ni. Tetapi akidah itu adalah dalam hati. Tetapi apabila keluar daripada dalam hati, dia bukan hanya berada dalam hati mereka saja, tapi sebenarnya juga terserlah, terwujud di dalam kehidupan mereka seharian, iaitu dalam kehidupan mereka yang berkaitan dengan al-an'am. Kerana al-an'am ni adalah satu benda yang besar dalam hidup mereka. Jadi oleh kerana itulah maka mereka menetapkan peraturan-peraturan yang pelik-pelik, dan kemudian mereka mendakwa itu adalah merupakan yang mereka ambil daripada agama mereka. Mereka katakan ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi perkara inilah yang direntak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat murka. Dalam ayat ni kita akan baca, kita akan tengok kan, antaranya lagi ialah bagaimana mereka mengatakan bahawa ini jantan, ini betina, ini gini dalam perut ibu dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada mereka ini, iaitu ada 8 jenis. 8 jenis iaitu apa? 8 jenis ini iaitu 4 jenis binatang, dan kemudian ada jantan dan juga betina. Jadi binatang pada masa itulah, lembu tidak termasuk sini. Tidak termasuk kenapa? Kerana ia bukan binatang biasa bagi orang Arab ni. Lembu, kerbau dan sebagainya. Dia juga termasuk dalam al-an'am, tetapi tidak termasuk, tidak disebutkan ke sini kerana bukan menjadi lumrah kepada orang Arab tu untuk memelihara lembu dan juga kambing, lembu dan juga kerbau. Minta maaf Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ada 8, iaitu samaniyat azwaj, ada 8 jenis. Azwaj itu maknanya ialah asnaf, maknanya iaitu jenis. Jenis itu maknanya ialah apa dia disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada itu kita tengok kan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan minad-dha'ni. Yang pertama sekali ialah minad-dha'ni. Ad-dha'ni itu ialah maknanya biri-biri, kambing biri-biri. Maknanya kambing yang ada bulu-bulu kan, yang berbulu-bulu tu, bulu-bulu putih tu kan, kita panggil biri-biri lah kan, sheep. Jadi minad-dha'ni isnain. Allah Subhanahu Wa Taala kata daripada ad-dha'ni, kambing biri-biri itu ada 2. Kemudian wa minal ma'zi isnain, dan kemudian daripada ma'zi itu ialah kambing biasa. Kalau kambing kita ni kambing kampung lah kita panggil kan, kambing yang bulu pendek tu kan, biasa-biasa tu, kambing yang al-dhad ni tadi tu kan biri-biri. Jadi dah jadi ada berapa dah? Ada isnain, maknanya dah ada 8, ada 4 kan. Dua kan, jantan betina. Kemudian jadi Allah SWT beritahu binatang ni ada 8 jenis. Allah Taala katakan kambing biri-biri ada 2 jenis. Kambing biasa tu ada 2 jenis. Okey, Allah Taala ni bukan nak cerita, nak beritahu tentang kambing ke apa, bukan nak cerita pasal ini, bukan ini Quran, ini bukannya buku sains ke, buku bio ke, buku apa kan, bukan veteriner ke, bukan. Nak cerita ni tentang apa ni, tentang binatang ni yang ada di kalangan orang Arab tu, yang mereka bela tu ada 8 jenis. Ada jantan, ada betina, ada jantan, ada betina. Kemudian Allah SWT bertanya sini kan, kul az-zakaraini harrama amil unthayain. Jadi Allah SWT kata sini, yang awak semua ni kata ni, tengok kan, kita tengok kan, makna penggunaan perkataan tu Allah tak sebut tu panjang, nampak kan, az-zakar, maknanya kalau kita katalah dalam bahasa Melayu ni, yang jantan ke tak boleh ataupun yang betina, itu maksud dia kan. Kul az-zakaraini harrama amil unsayain, yang jantan ke tak boleh ataupun yang betina. Maknanya sekarang ni Allah Ta'ala cabar mereka kan. Allah Ta'ala beritahu, apa kamu ni beza-bezakan di antara jantina kan. Jantina maknanya jantina kambing, jantina biri-biri. Jantan betina kan. Mana tak boleh, mana yang haramnya, jantan ke betina. Itu Allah Ta'ala katakan, kul az-zakaraini harrama amil unsayani, sama yang jantan tak boleh ke atau yang betina tak boleh. Maknanya 2 di situ kan, 2 tu maksudnya 2 biri-biri, 1 biri-biri dan juga 1 kambing, yang 2 yang jantan tu ataupun yang betina daripada 2 tu yang tak bolehnya, harrama, yang diharamkan tu.
Kamu pandai. Maknanya Allah Ta'ala sebenarnya sini bukan nak kata bahawa maknanya nak beritahu kan ada dua jantan bukan tu, tapi nak katakan kenapa kamu beza-bezakan pula kan di antara jantina. Maknanya kan kita sebut sebelum daripada ni, cara orang Arab fikir, cara mereka ni buat undang-undang, buat peraturan, mereka kata kan, oh ni kalau macam ni, kalau jantan, kalau lahir betina macam ni, kalau macam ni. Ataupun kemudian Allah Ta'ala kata ammashtamalat alaihi arhamul unsayain, ataupun apa yang ada dalam kandungan dua binatang tadi tu, binatang betina, kambing ataupun biri-biri tadi, ataupun yang ada dalam tu. Maknanya ada dalam tu kan kita sebut sebelum daripada ni kan, cara peraturan orang Arab ni, dia katakan kalau kambing ni keluar macam ni, ini untuk lelaki, kalau kambing ni jantina keluar beranak macam ni, maka ini adalah untuk perempuan. Kalau mati boleh dua-dua. Tengok kan, maknanya cara pemikiran mereka tu, cara peraturan mereka tu peraturan yang bercanggah. Mereka kata itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cabar kan, beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya cabar mereka ni. Jadi kita sebutkan sekali lagi bahawa kan, bagaimana sebenarnya kan peraturan ini sebenarnya adalah lahir daripada akidah. Jadi oleh kerana itulah, maka sekiranya seseorang itu mempunyai satu akidah, tapi tiba-tiba kan yang lahir daripadanya, perbuatannya ke, tindakannya ke, peraturan yang lahir daripadanya, itu peraturan yang tidak mengikut Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya ada masalah di situ. Kenapa? Kerana tidak boleh dipotong, tidak boleh diputuskan di antara akidah seseorang dengan tindakan dia. Kalau dia mempunyai akidah yang betul, mesti tindakan dia betul. Mestilah peraturan dan juga undang-undang yang ditetapkan yang lahir daripada orang tu, kalau dia akidah yang betul, mesti betul. Kalau tiba-tiba akidah dia kata betul, dia kata mempunyai akidah lah, akidah yang betul, akidah yang sehat, akidah yang tidak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya lah, katakan tiba-tiba yang keluar daripada dia itu adalah peraturan yang salah, undang-undang yang salah, dia buat tindakan yang salah, itu maknanya ada masalah sini. Itulah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-An'am ni. Jadi sebab itulah kita bila kita baca ni surah Al-An'am ni, kita kena ingat perkara tu perkara bahawa tidak boleh diputuskan hubungan di antara hati dan juga tindakan luar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cabar, beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya cabar orang Arab Quraisy ni. Cabar mereka. Allah Taala kata apa? Nabbi'uni. Beritahu kami sikit, beritahu aku. Makna ya Muhammad beritahu kepada mereka tu. Nabbi'uni bi'ilmin. Tapi syaratnya beritahu tu bukan beritahu saja beritahu. Kalau beritahu aku tahu lah kan, peraturan kamu gini-gini kan, tapi mestilah beritahu dengan ilmin. Jadi maksud ilmin tu adalah, maksudnya ialah bukan beritahu saja-sajanya, tapi mesti kena ada fakta. Itu kita kata ilmin. Ilmin ni dengan ilmu, dengan faktanya, dengan ada data-data lah. Kalau zaman moden sekarang kan, data dan juga fakta, scientific way lah maknanya kan. Jangan cerita itu kan, cerita saja, semua orang boleh cerita, semua orang boleh dakwa kan, tapi mesti kena ada bukti. Itu bukti tu bukti yang berfakta. Itu maksud ilmin kan. Jadi beritahulah, awak kata bahawa ini mari daripada mana dia mana dia peraturan yang awak ciptakan, kamu kata ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. In kuntum sadiqin, kalau kamu ni benar, cakap, beritahu. Kemudian wa minal ibili, Allah Taala sambung lagi kan, yang tadi tu dua binatang sekarang ni wa minal ibili, dan juga begitu juga daripada unta. Wa minal ibili isnaini, dua, jantan dan juga betina. Wa minal baqari, dan juga daripada lembu wa minal baqari, lembu kan, isnaini, dua. Jadi kita kan sekarang dah cukup lah kan, lembu, kambing, biri-biri. Yang lain daripada tu kan kerbau, apa benda semua kan. Tadi maaf kita sebut lembu tadi kan, tak? Lembu tu yang kita kata bukan tak ada, yang jarang tapi Allah Ta'ala sebut sini yang jarang tu ialah kerbau kerbau, mana kita panggil jamus dalam bahasa Arab. Jadi Allah SWT sebut ni kan, sekarang ni daripada unta, kemudian daripada bakar isnaini. Jadi lembu dua, kemudian unta dua, kemudian kul azak. Allah SWT sebut sekali lagi, kul azakarain. Allah Ta'ala tanya lagi, katakan Muhammad kepada mereka ni, adakah dua jantan harrama, yang diharamkan, ataupun unsayain, ataupun dua betina, daripada lembu yang juga daripada unta tadi tu. Jadi makna di sini ialah Allah Ta'ala cabar lagi mereka kan, sebab jantina ke, maka kamu ni beza-bezakan. Jadi ertinya sini apa? Bagi kita maknanya sama saja. Bagi dalam Islam sama saja, jantan ke betina ke, dari segi halal sama, tak ada masalah kan. Bukan sebab jantina itulah menyebabkan ni jadi haram, ni jadi halal, ni jadi boleh, ni jadi tak boleh. Tak ada kan. Jadi Allah Ta'ala kata kul az-zakaraini harrama amil unsayain ammashtamalat alaihi arhamul unsayain, ataupun apa yang ada dalam kandungan binatang tu, kandungan binatang betina tu,
sama ada ianya adalah al-baqar, lembu, ataupun al-ibil. Seterusnya Allah SWT, ammashtamalat alaihi arhamul unsayain am kuntum syuhada. Ini cabar lagi. Allah Ta'ala katakan am kuntum syuhada, ataupun kamu ni syuhada. Syuhada tu maknanya wujud, hadir maknanya. Hadir maknanya ada di situ. Iaitu bila? Iz wassakumullahu bihaza, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara-perkara ini. Maknanya ketika Allah Taala menurunkan wahyu ni kepada Nabi Ibrahim ke, tak kiralah kan mengikut dakwaan mereka ni, kepada nabi-nabi mana ke, adakah kamu wujud pada masa itu? Allah Taala tanya, kamu ada ke masa Allah Taala beritahu kepada nabi-nabi ni bahawa ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh ni, perbezaan-perbezaan binatang ni disebabkan oleh kerana jantan betina ni, adakah kamu ada pada masa tu? Ini mana kalau kita tengokkan separuh muka surat kan, kita tengokkan dalam Al-Quran ini, dalam muka surat ni Allah Ta'ala menceritakan perkara ni kan. Maknanya sangat-sangat perkara yang tidak patut berlaku, perkara yang sepatutnya tidak berlaku bagi manusia kan, iaitu kalaulah akidah mereka ni betul, sepatutnya tindakan mereka juga adalah betul. Jadi Allah Ta'ala kata sini, kemudian tu Allah Ta'ala kata apa? Am kuntum syuhada, kamu wujud ke pada masa tu, iaitu ketika Allah SWT wassakum, Allah Ta'ala menetapkan peraturan-peraturan tu, memberitahu peraturan-peraturan tu kepada kamu semua. Kemudian Allah Ta'ala kata faman azlamu, siapakah yang lebih zalim? Siapa kat sini, kalau kita ingat faman ni ikut maknanya, makna terjemahan ialah faman, maka siapa, tapi maksudnya ialah dalam tafsiran ialah maksudnya la ahad, maksudnya la ahad ni tidak ada, tak ada orang yang lebih zalim, gitu. Itu maksud dia. Faman tu maksudnya tidak ada lagi orang yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba, daripada orang yang mengada-ngadakan terhadap Allah. Maknanya mengatakan satu benda yang Allah Taala tak kata, tapi dia kata ini Allah Taala kata, ini Allah Taala tetapkan. Pandai-pandai pula dia kata Allah Taala tetapkan macam ni, macam tu dan sebagainya, sedangkan tidak ada pun, Allah Taala tak tetapkan apa-apa pun. Jadi Allah SWT kata mimman iftara, orang yang buat macam tu adalah orang yang paling sesat sekali. Tak adalah orang paling zalim sekali, paling zalim sekali. Liudillah, Allah Ta'ala katakan liudillan nas bighairi ilmin, dia buat macam tu mengada-ngadakan, mengata-ngata tu, Allah Ta'ala kata macam ni untuk menyesatkan manusia. Jadi dia buat macam tu apa? Untuk, jadi tidak ada orang yang lebih zalim. Inilah orang yang paling zalim. Tidak adalah orang yang lebih dahsyat lagi kezaliman dia daripada orang yang, jadi kita tengoklah kan apa yang berlakulah pada hari ini ke dan sebagainya kan, kita tengok kan, kalau orang tu mendakwa apa Allah Ta'ala kata macam ni, sedangkan perkara tu sebenarnya tidak ada pun, itu adalah orang yang paling zalim. Allah Ta'ala kata itulah yang paling zalim sekali, yang lebih zalim sekali. Kemudian untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu, ialah pada zaman dulu kalau kita tengok orang Arab Quraisy tu, bukan tu ikut turun-temurun je kan, tok nenek kata macam ni, nenek moyang kata macam ni, mereka pun ikut semua kan. Padahal bukan ada ilmu pun, bukan ada kita kata ada fakta ke, ada data pun, bukan ada bukti pun, bukan ada proof ke. Kalau zaman sekarang kata tidak ada bukti ilmiah, kita kata tidak akademik, orang kata kan zaman sekarang ni. Jadi innallaha la yahdil qaumaz zalimin, Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim tadi? Yang tak zalim tadi. Yang paling zalim tadi itu siapa? Itulah, iaitu orang-orang yang mengada-ngadakan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang macam tu, Allah Ta'ala tak akan beri petunjuk kepada dia. Jadi moga-moga Allah SWT pelihara kita daripada terjadi macam ni kan, terjerumus menjadi orang yang seperti macam ni, iaitu apa? Menjadi orang-orang yang zalim. Kenapa zalim? Bukan kerana bunuh orang, bukan kerana seksa orang, bukan kerana belasah orang kan, bukan kerana pukul orang, ambil harta orang, bukan, tapi kerana mengada-ngadakan satu perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tak kata, tapi kita kata Allah Taala menyuruh kita buat macam tu, ataupun sebenarnya itulah untuk menyesatkan manusia ni. Seterusnya Allah SWT kata kul, katakan Muhammad la ajidu. Ini maknanya kesimpulan daripada dakwaan-dakwaan tu sebenarnya adalah dakwaan yang salah kan. Katakan Muhammad macam ni kepada mereka, beritahu kepada manusia ni macam ni kan, kul la ajidu fima uhiya ilayya, tidak aku dapati apa yang diwahyukan kepada aku, illa ilayya muharraman, yang haram, melainkan makna tidak ada benda yang haram sebenarnya kan, melainkan yang haram ni ialah ni, ini dia, apa dia, ala muharraman ala ta'imin yat'amhu, iaitu dari segi maknanya benda yang boleh dimakan. Maknanya semua benda tu boleh dimakan, gitu kan, kecuali ada kecuali sini kan, sabar, jangan katakan semua benda boleh dimakan, jangan berhenti pada ayat tu saja kan, tapi kena berhenti, kena sambung lagi, illa, ini benda-benda yang diharamkan ni, maknanya selain daripada tu maknanya boleh.
Selain pada yang disebut di sini ataupun yang disebut juga di dalam sunnah, di dalam hadis yang maknanya yang melengkapkan lagi yang tentang makanan-makanan ni kan, yang kita boleh bacalah insya-Allah kan dalam bab makanan di dalam buku-buku fiqh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini kan, Allah Taala kata beritahu kepada manusia ni tidak ada benda yang tak boleh makan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya apa yang kamu katakan ni, kamu yang mengada-ngadakan semua, itulah mengarut semua kan. Itulah tipu kamu je kan. Aku diwahyukan untuk memberitahu kepada kamu. Aku diwahyukan ialah semua benda boleh dimakan. Melainkan apa dia? Melainkan illa an yakuna maitatan. Nombor satunya ialah bila perkara tu tidak disembelih. Maknanya bangkai. Itu bangkai memang tak boleh makan. Kemudian yang keduanya, au daman masfuha. Ataupun darah yang mengalir. Darah yang mengalir, bukan darah yang tidak mengalir. Darah tidak mengalir tu seperti hati ke, seperti jantung ke, iaitu ada anggota-anggota dalam diri kan, dalam diri haiwan tu. Kadang-kadang ada macam darah kan, dia asalnya daripada darah kan, tapi dia telah beku, dia dah mengeras kan, dia dah jadi macam bukan darah beku bukan darah beku, tapi tu iaitu hati dan juga limpa. Kita katakan. Jadi disebut sini kan au daman masfuha, yang tak boleh tu ialah darah mengalir, au lahma khinzirin, ataupun daging babi. Fa innahu rijsun, kerana semua tu adalah merupakan haram. Rijsun tu maknanya haram di sini. Kemudian au fisqan uhilla li ghairillahi bihi, ataupun satu benda kejahatan, iaitu apa? Menyembelih binatang bukan kerana nama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu benda yang disembelih tapi bukan kerana nama Allah. Itu bukan kerana Allah. Uhilla li ghairillahi bihi, satu benda yang disembelih bukan kerana nama Allah, iaitu bukan kerana Allah lah kan. Disembelih kerana hantu ke, disembelih kerana pujaan ke, disembelih kerana tak tahulah kan, kerana suka hati nak makan, bukan kerana Allah. Sebab itulah kan di sinilah mestilah sembelih tu ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh suka-suka hati kan, sembelih kan. Masalah sebut nama tak sebut nama tu kita dah ceritakan dalam sesi sebelum daripada ni kan. So siapa yang tu insya-Allah boleh refer kan dalam sesi sebelum daripada ni. Kemudian Allah Taala kata famanitturra, siapa yang terpaksa. Ini yang memang digunakanlah oleh ulama-ulama kan, ulama-ulama fiqh, iaitu apabila seseorang itu yang dalam keadaan terpaksa. Terpaksa tu maknanya terpaksa makan ke, terpaksa kan, terpaksalah sebab kelaparan, sebab kemudaratan dan sebagainya. Jadi Allah Taala kata famanitturra ghaira baghin, tapi janganlah dia ni jahat. Maknanya ada macam-macam penafsiran di sini sebenarnya kan. Baghin dia apa maksud apa? Ada yang kata perjalanan tu perjalanan yang halal lah, perjalanan yang dibolehkan. Ada yang kata baghin ini bukanlah dia tu berniat nak jahat, nak makan dan sebagainya. Itu adalah perbezaan pandangan ulama lah kan. Tapi maksud kita sini ialah secara umumnya, iaitu kita selepas daripada kita kata perbincangan yang banyak di kalangan ulama-ulama fiqh ni, insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh refer dalam isu ni bagaimana. Tapi dalam mazhab kita ialah apabila seseorang itu terpaksa makan satu makanan kerana kelaparan, kerana kalau dia tak makan tu akan mati, maka Allah SWT kata wala adin, dan tak boleh makan tu lebih. Lebih tu maknanya lebih daripada keperluan. Kalau keperluan dia untuk menahan daripada mati tu ialah makan satu ni katakan satu ketul daging, kata daging yang diharamkan. Jadi dia kena makan banyak tu saja, tak boleh makan sampai 10, tak boleh makan sampai kenyang-kenyang kan, tak boleh makan sampai dan berbekal-bekal pula tu kan. Itu maknanya adalah perbincangan ulama yang panjang lah perkara ini, tetapi kesimpulannya ialah seseorang yang terpaksa maka dibenarkanlah untuk dimakan makanan-makanan walaupun termasuk dalam benda-benda yang diharamkan ni, termasuklah lahman khinzir ke, termasuk lidah dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala kata fa inna rabbaka ghafurur rahim, dan sesungguhnya Tuhan kamu itu maha ghafur, maha pengampun. Maknanya Allah Ta'ala tahu kalau kita ni memang terdesak betul-betul, memang terpaksa, maka itu adalah ni kan. Minta maaf saya tak gerakkan ayat ni kan, insya-Allah minta maaf. Okey, sekarang kita berada pada ayat 145. Minta maaf inna ani ghafurur rahim, insya-Allah. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang terakhir yang 146 pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala kata wa 'alal ladzina hadu harramna kullazi zufur. Sekarang ni Allah Taala cerita kan, iaitu makanan yang diharamkan ke atas orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ni dulunya semua boleh sebenarnya kan, macam-macam lah kita kan, macam orang Islam lah kan. Sebab apa? Dia adalah agama yang benar kan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asalnya ialah orang Yahudi ni banyak benda boleh kan, tetapi selepas daripada tu mereka ni telah buat perangai, buat macam-macam peraturan ni kerana hasil daripada mereka melihat ni, mereka pun buat peraturan, mereka haramkan benda ni ke atas diri mereka sendiri kan. Jadi sebab itulah kerana kedegilan mereka, kejahatan mereka disebutkan, kita banyak kita dah baca sebelum daripada ni dalam surah An-Nisa,
iaitu kejahatan-kejahatan orang-orang Yahudi ni, lalu menyebabkan apa yang berlaku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan banyak benda terhadap mereka, ke atas mereka ni. Jadi kita baca ni kan, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata wa 'alal ladzina hadu, dan ke atas orang-orang Yahudi. Allah Taala kata haramna kullazi zufur. Kami haramkan ke atas mereka ni kullazi zufur, semua benda yang mempunyai kuku. Bagaimana yang dia katakan kuku ni? Iaitu kuku yang tidak terbelah. Jadi binatang ni kalau tengok pada kaki dia tu kan, kaki dia tu ada yang jenis binatang tu yang terbelah dua. Kalau macam tu boleh dimakan. Tapi yang tak terbelah tu yang tak boleh dimakan. Jadi contohnya apa? Binatang-binatang yang tak terbelah seperti kuda. Sebab tengok kapal kaki dia kan. Ini kena tengok kaki lah kan. Tengok kaki, insya-Allah dalam internet insya-Allah boleh tengok kan. Jadi binatang-binatang yang tak boleh. Bagi orang-orang orang-orang Yahudi ni asalnya boleh, tapi akhirnya mereka tak boleh. Iaitu seperti kuda, seperti unta, seperti arnab. Itu benda-benda yang tak boleh. Diharamkan ke atas mereka. Asalnya adalah boleh. Kenapa? Kerana mereka haramkan. Asalnya halal. Asalnya menurut ceritanya lah kan, menurut setengah tafsir kata, iaitu dulu orang-orang Yahudi ni, bagi mereka ni boleh makan unta. Tapi selepas daripada tu, peristiwa berlaku, iaitu apa kan, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub ni pernah dia sakit. Jadi bila dia sakit, maka dia tak boleh makan unta, tak boleh makan daging unta kerana kena sakit, bukan kerana benda tu haram. Jadi tiba-tiba orang Yahudi ni tengok, Nabi Yaqub tak makan. Jadi apa mereka buat? Mereka pun buatlah keputusan, iaitu apa? Unta ni adalah haram bagi kita. Tengok kan, mereka pandai-pandai mengharamkan satu benda yang halal kan. Hanya kerana mereka tengok Nabi mereka tu tak makan benda tu. Padahal Nabi Yaqub alaihissalam tu tak makan tu kerana sebab-sebab lain, bukan sebab kerana benda tu haram. Itu dah. Jadi banyaklah perangai-perangai mereka. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, Allah Taala kata haramna alaihim, Allah Taala kata haramna kullazi zufur. Setiap benda yang mempunyai kuku maka diharamkan ke atas mereka. Wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma. Kemudian tu bakar, lembu boleh makan. Lembu boleh makan. Kemudian apa lagi? Al-ghanam, kambing boleh makan. Cuma Allah Ta'ala kata diharamkan ke atas mereka apa dia? Syuhum tu maknanya lemak. Lemak maknanya lemak lembu, lemak kambing, mereka tak boleh makan. Allah Ta'ala tak haramkan. Disebabkan oleh perangai mereka tu lah. Semua tu Allah Ta'ala kata illa, kecuali lemak yang dibolehkan tu ialah apabila satu lemak tu yang susah nak ditanggalkan, susah nak dipisahkan. Jadi Allah Ta'ala sebut situ illa ma hamalat zuhuruhuma, iaitu kecuali apa yang ada pada tulang belakang. Tulang belakang binatang tu. Maknanya susah nak ditanggal. Lemak-lemak yang ada pada tulang belakang lembu, pada tulang belakang kambing, biri-biri tu, kambing maaf. Kambing tu. Jadi Allah Ta'ala benarkan untuk mereka. Tapi yang selain itu, kalau lemak tu lemak seketul, lemak yang terasing, terpisah daripada tulang belakang tu, maka tak boleh dimakan oleh orang Yahudi ni. Kemudian Allah Ta'ala kata apa lagi? Awil hawaya. Hawaya ni ialah usus. Usus itu usus binatang, usus kecil kan. Jadi kadang-kadang ada lemak di situ. Lemak itu dibenarkan. Allah Ta'ala sebut ni yang lemak-lemak yang dibenarkan. Jadi secara umumnya lemak tu diharamkan kalau lemak tu terasing. Tapi kalau lemak tu pada tulang belakang, lemak tu pada usus, awil hawaya, aw ma ikhtalata bi azmin, ataupun mana-mana lemak yang bercampur dengan daging. Maknanya kalau lemak tu susah nak dipisahkan, dia berada bersama-sama dengan daging, itu dimaafkan bagi orang Yahudi. Ni orang Yahudi bukan orang Islam orang Yahudi. Allah Ta'ala kata, kenapa Allah Ta'ala buat ketetapan tu, hukum tu untuk orang Yahudi? Allah Ta'ala sebut tu, zalika jazainahum bibaghihim. Yang demikian itu adalah kerana pembalasan kami ke atas mereka kerana baghi mereka tu, kerana kejahatan mereka. Baghi tu, mereka ni jahat, mereka ni perangai macam ni kan, mereka buat macam-macam undang-undang sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada mereka ni, haramkan benda-benda ni ke atas mereka. Barulah mereka tahu kan. Dulu benda yang tak haram mereka haramkan. Jadi oleh kerana itulah, maka ini sebenarnya kemudian Allah Ta'ala kata wa inna lasadiqun, yang akhir tu wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami ini benar. As-sadiqun, Allah Ta'ala kata benar, iaitu benar apa? Benar janji Allah Subhanahu Wa Taala tu. Apabila Allah Ta'ala tetapkan satu benda, maka itulah benar. Apabila Allah Ta'ala sebutkan tentang hari kiamat, Allah Ta'ala sebut kematian, Allah Ta'ala sebut benda-benda ni kan, semua balasan sebut, itu adalah benar. Jadi jaga-jagalah. Sebab apa? Sebab tu bukan satu benda yang tipu. Jadi kesimpulan daripada cerita orang Yahudi ni, kenapa Allah Ta'ala ceritakan tentang orang Yahudi, tentang ialah kita ni mestilah patuh kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda tu haram, kalau benda tu halal. Jangan maknanya kita ni memandai-mandai seperti orang Yahudi ni. Jangan maknanya kita ni
kita takut benda ni nanti kita akan memandai. Jadi memandai, sebagaimana memandai Allah Ta'ala kutuk orang-orang musyrik tu. Kenapa? Kerana mereka tengok memandai-mandai terhadap binatang ni. Dan juga orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala memandai-mandai mereka terhadap binatang ni. Jadi semua tu dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita pada hari ini ialah kita lihatlah pada diri kita kan. Kita tak ada binatang kemungkinannya. Kita tak adalah binatang, tapi kita ada pekerjaan-pekerjaan yang kita katakan apa yang kita lakukan pada hari ini dalam kehidupan kita, yang banyak dalam kehidupan kita, ialah kita hendaklah berjaga-jaga. Janganlah kita buat peraturan, jangan kita buat apa-apa yang bercanggah dengan Islam kan. Tapi segala-galanya hendaklah merefer kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. So nombor satu, bila ada saja masalah, refer kepada Allah SWT. Bila ada masalah, kita tanya Al-Quran, kita tanya As-Sunnah kan. Janganlah kita ni buat keputusan sendiri. Kalau tidak, apa gunanya akidah kita ada kan. Akidah ni mesti dibuktikan, mesti diterapkan, mesti ditunjukkan, mesti dibuat diamalkan, bukan hanya disimpan di dalam hati saja. Setakat itu saja insya-Allah untuk hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah di dalam sesi akan datang, iaitu muka surat yang ke-148 insya-Allah, di masa yang sama insya-Allah pagi esok. Wallahu a'lam bissawab. Maafkan di atas segala kesilapan, dan juga insya-Allah teruskan belajar insya-Allah tentang Al-Quran ini daripada sesiapa saja insya-Allah yang muktabar, yang boleh diterima yang diakui insya-Allah, dipersilakan insya-Allah supaya kita dapat lagi pengetahuan tentang Al-Quran ini lebih lagi insya-Allah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.